حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وينبغي أن يكون له ورد من كل نوع من العبادات يواظب عليها ولا يسمح بترك شيء منها في عسر ولا يسر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وينبغي dan patutlah ayakuna lahu bagi seorang murid itu wirdun, dia ada wirid min kulli naw'in min al-ibadat, daripada segala jenis daripada ibadat. Yuwazibu alaiha, yang ia amalkan secara terus menerus. Wala yusmahu, dan dia tidak mengizinkan dirinya bitarki syai'in minha, untuk meninggalkan sedikit pun daripadanya, fi usrin wala yusrin, tak kira ketika mana susah ataupun ketika senang. Baik. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Haddad radhiyallahu taala anhu menyebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, patutlah bagi seorang murid itu, iaitu setiap orang yang meletakkan dirinya dia sebagai orang yang hendak kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia mesti ada wirid daripada segala jenis ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang ia amalkan secara terus menerus.
ataupun dia mengamalkan wirid-wirid tersebut yang ia mengamalkan wirid-wirid tersebut secara muwazabah, iaitu tanpa dia meninggalkan, ataupun memberi makna istiqamah. Kalau kita murid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun kita ialah orang yang hendakkan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mesti ada wirid daripada semua jenis pelbagai ibadat. Ibadat ni bagi contohnya sembahyang, puasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca Al-Quran, zikrullah, selawat. Ini semua adalah ibadat. Dia panggil ibadah khassah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata Imam Haddad, daripada semua ataupun pelbagai jenis ibadat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada semua jenis ibadat ni kita mesti ada. Sembahyang apa kita nak buat secara istiqamah, duha ke, tahajud ke, qabliyah ba'diyah ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kita nak buat secara istiqamah mesti ada. Waktu mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu masa dulu waktu tu muda lagi, kami ustaz-ustaz muda ni disuruh, diamanahkan oleh ulama-ulama tua di Kedah ni untuk kami pergi jumpa, cari ulama-ulama tua, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Kita pergi ambil yang istimewa daripada mereka. Maka kita pun subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan kebanyakan kawan-kawan ustaz yang diamanahkan untuk pergi jumpa ulama-ulama tu hampir semua dah mati. Ingat-ingat tak ada dah, tinggal ustaz seorang yang ikut, ataupun seorang dua lagi. Hak lain kawan-kawan ustaz dah mati semua lah. Dia mati muda. Jadi kami pergi jumpa dengan Datuk Guru seluruh Kedah ni, Allah Sayyidina Muhammad. Pilih ustaz pergi jumpa dengan menantu Tuan Guru Haji Omar Zuhdi, iaitu dia juga guru pada ayah ustaz Tok Wajilah. Soalan Tok Wajilah menantu Tok Guru di Corok Bakak, di Corok Bakak, Sungai Bakak lain, Sungai Bakak di Penang, Corok Bakak, dekat dengan Rombok Perut Panjang. Jadi ustaz tu Tok Wajilah dah meninggal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kami jumpa dengan isteri dia. Saya ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, antara yang saya minat ialah sembahyang tahajud. Jadi bila kita tanya tu, soalan kita minat lah. Jadi saya kata, nak cik saya nak tanya, Tok Guru dulu waktu dia ada tahajud tak tinggal no? Tu soalan saya. Waktu dia ada tahajud tak tinggal Tok Guru no? Makcik no? Dia kata tinggal juga. Kata isteri dah tinggal juga. Tapi yang dia tak pernah tinggal qabliyah ba'diyah. Tahajud tu boleh bangkit kita, tapi susah kita buat qabliyah ba'diyah. Itu tak nak tinggal, kata dia. Mana yang paling kenal kita, isteri kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia, hak tu tak pernah tinggal. Oh, Masya Allah. Barangkali itulah karamah ayah ustaz. Dia tak pernah tinggal qabliyah ba'diyah, berkat guru dia. Jadi subhanallah, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, bahkan kalau dia buat ayah tu, sebelum zuhur 4, selepas zuhur 4, sebelum asar 4,
sebelum isyak 4, lepas isyak 4, sebelum subuh 4. Semua sunat semua 4. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekali itu kami musafir. Ayah ni dia punya suka semayang. Dia tanya saya, dia kaedah mayang sunat dalam musafir ni macam mana? Dia nak mayang juga sunat dalam musafir. Walaupun boleh buat jamak qasar, nak buat sunat juga. Sedangkan musafir ni hak 4 pun boleh buat 2. 4 pun boleh jadi 2 qasar. Dia nak buat juga. Jadi saya tu tak pernah terfikir kata nak buat sunat, sebab kita duk faham kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benda hak wajib pun Tuhan bagi buat dari 4 turun 2. Tak sunat tak pernah fikir dalam otak saya tu. Tiba-tiba ayah pergi tanya. Bila tanya tu saya kena buka kitab. Dapat jawapan. Dia kaedah dia tak sama. Kita buat apa ni sunat dalam musafir dengan sunat ketika mana kita tak musafir tak sama. Saya pun abang kat ayah, ni cara dia nak buat ayah macam ni. Tapi saya abang ayah. Kita duk bukan nak buat, saya abang kat ayah. Bukan saya nak buat. Sebab kita nak pegang yang rusuh ataupun keringanan yang agama bagi ni, yang Tuhan bagi ni. Masalah saya nak. Jadi dalam musafir tak nampak mayang sunat dah. Mayang fardu je lah. Jamak qasar dan sebagainya. Jadi ayah dia amal. Baik, jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad, kita ni ibadat ni sembahyang. Kita nak buat nak bagi apa dia sembahyang yang kita nak bagi jadi wirid. Kalau kita kata tahajud, Allahumma salli ala sayyidina, tahajud lah. Kalau wirid kena qada. Faham? Kalau wirid kena qada. Jadi saya buat wirid saya tahajud. Kalau saya tinggal, saya qada. Kalau masuk masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mayang solat tahiyat masjid. Tapi kalau saya amal itu, saya qada tahajud. Kod ada hak saya tertinggal, tahajud yang saya tinggal. Banyaklah kalau hak tinggal tu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita pilih antara semayang-semayang ni apa kita nak buat jadi wirid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tahajud, kalau kita tertinggal tahajud, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita qada tahajud tu sebelum daripada naik matahari. Mana waktu mana orang dah keluar masjid, keluar surau, kita kemayang sunat tahajud qadaan lillah taala. Saja aku sembahyang tahajud 2 rakaat qada kerana Allah taala. Kalau tak sempat waktu tu, buat qada lepas naik matahari. Maknanya kalau ikut daripada kaedah hukum, lepas mayang subuh apa tak boleh mayang lah. Lepas mayang subuh tak boleh mayang apa lah. Kecuali qada, sama ada qada wajib ataupun qada sunat. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lepas tu, ni bagi orang yang jadikan tahajud sebagai wirid dah. Waktu tak sempat. Kalau tak sempat, qada lah lepas mayang subuh. Lepas naik matahari. Panjang waktu dia. Sampailah masuk waktu zuhur. Qada lah waktu mana pun. Dalam hadis Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis Nabi sebut, mana-mana orang yang qada tahajud sembahyang malam sebelum daripada tergelincir matahari, dia akan mendapat pahala tak kurang sedikit pun seperti dia buat semalam. Tapi syarat dia kena qada sebelum gelincir matahari, masuk waktu zuhur. Tapi kalau dia tak sempat, dia qada lah waktu bila pun. Tapi kalau qada lepas pada zuhur, jadi masalah Sayyidina Muhammad, qada dia okey, pahala dia kurang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Kalau orang tu jadikan duha sebagai wirid, jangan tinggal lah. Jadi kalau kita kata
dia buat dua sunat duha. Kadang-kadang kita terlepas dengan sebab kesibukan, komitmen yang lain. Qadha lah duha lagi. Waktu bila pun. Jadi saya cadangkan, jadikan wirid duha tu 2 rakaat saja. Walaupun duha tu 8 rakaat boleh kita buat, tapi qadha jadikan wirid 2 saja. Kecuali kalau kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puan tengok soalan. Kecuali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita ni nak buat 4 duha. 4 duha ni ialah untuk memurahkan rezeki. Kita sempit rezeki. Hari ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita duduk dalam susunan Covid, pendapatan kita mengurang. Bayang sunat duha 4 rakaat. 4 rakaat salat duha ni dia memurahkan rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita ada masalah, duha buat 8 rakaat. Jadi kalau ada masalah, bayang 8 rakaat. Ini pedoman daripada ilmu pengetahuan. Bukan pergi bunuh diri. No? Bukan pergi bunuh diri. Ada masalah, bayang 8 rakaat. Sebab tak ada ilmu pengetahuan. Sebab itu orang yang banyak masuk syurga ni orang yang fakir. Dalam satu hadis, bukan, orang yang masuk neraka ni orang yang fakir. Dalam satu hadis Nabi SAW, Sayyidina Muhammad, Nabi sebut uritun nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa' wal fuqara. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diperlihatkan neraka kepadaku. Aku tengok dalam neraka ramai orang perempuan, ramai orang fakir. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para sahabat tanya, aminal mal ya Rasulullah, fakir harta ke Rasulullah? Nabi kata, da, wa minal ilmi, fakir ilmu pengetahuan, ilmu tak ada. Tu siapa-siapa yang tak ada ilmu, cari ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, takut-takut dimasukkan dalam neraka. Tak kenal Tuhan, tak tahu nak buat ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahu nak balik kat Tuhan. Akhirnya senang bunuh diri terus. Masuk neraka lama dalam neraka, kekal selama-lama. Jadi pasal tak ada ilmu. Jadi kalau siapa yang ada masalah, buatlah 8 rakaat. 8 rakaat boleh buat 2, 4 dan 8, ataupun buat sekali 8 rakaat terus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita buat 8, tahiyat di ujung no? Akhir, tahiyat akhir saja ada. Dan setiap rakaat kena baca surah. Surah ni baca pula kena baca daripada atas ke bawah. No? Kalau ke bawah ke atas baca Qul a'udzu billahi dulu. Qul falaq. Tu tak betul. Dia kena baca atas dulu, turun ke bawah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita buat 4 rakaat, kita boleh buat macam mana sallallahu alaihi wasallam Muhammad, macam kita sembahyang zuhur, ataupun kita tak tahiyat di akhir sekali. Allahumma salli ala sayyidina, begitu. Baik. Jadi kalau Tok Guru jelah, bantu Tok Guru dulu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia wiridnya qabliyah ba'dah tak tinggal. Tu maknanya lepas pegang azimah. Dalam kaedah usul sufi, dia ada azimah, dia ada rukhsah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rukhsah ni pegang longgar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Azimah pegang kemah. Contoh kemarin kita cerita tentang Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad bila sampai di Selat Jabarta tu, ataupun Jabal Tariq tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau kita duduk di Morocco, kita nampak Selat Gibraltar. Lepas daripada tu baru Sepanyol. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sampai di Selat Gibraltar tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, waktu itulah dia bakar kapal.
Bila bakar kapai, Allah Ta'ala Sayyidina Muhammad dia kata, amamakumul adu wa wara'akumul bahr. Depan kamu musuh, belakang kamu laut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kamu nak lari ke mana? Berlarilah kepada Allah. Maknanya tempalah kesyahidan. Tempah syahid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa bakar kapai? Kata Tuan Guru Dr. Almarhum Dr. Abdul Aziz Hanafi, sebab Tariq bin Ziyad pegang azimah, pegang hak kemah. Jadi masalah Sayyidina Muhammad bila bakar kapai, pada ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diminda setiap prajurit, kita tak balik lah. Nak balik mana lagi? Balik pada Allah. Tak balik negara kita dah. Jadi balik pada Allah dah kita. Tu nak tanam tu dia panggil fiqh ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kefahaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad daripada apa yang dibuat oleh pemimpin. Qala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa yanbaghi an yakuna lahu wirdun min kulli naw'in min al-ibadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan patutlah bagi seseorang itu dia ada wirid daripada semua jenis ibadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Semua ada wirid. Kalau Quran, wirid kita kena ada. Sehari semuka ke, sehari dua muka ke, mesti ada juga. Malah kalau kita tinggal, kita kena qadha. Itu dia panggil wirid. Bila ada wirid, baru ada warid. Warid ni hak nak main ke hati kita ni, hak nak main dalam hati ni, dia panggil warid. Kalau tak ada wirid, mana ada warid? Orang yang tak ada wirid, gerah. Ni kata ulama, man laysa lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa tak ada wirid, dia gerah. Wirid hak kita baca secara berterusan, terus berterusan, tak kita. Yang kita baca secara istiqamah tu, qirid tu kerah. Man laysa lahu wirid fahuwa qirid. Siapa tak ada wirid, dia qirid, dia kerah. Kerah tu tak ada wirid apa, tak baca apa, no. Yang kata manusia ni, kita mesti ada wirid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala yuwazibu alaiha, yang dia buat secara muwazabah. Muwazabah ni senantiasa, selalu ataupun istiqamah melakukan. Qala wala yusmahu bitarki syai'in minha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia tidak dibenarkan untuk meninggalkan sedikit pun daripadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan tinggalkan sedikit pun daripadanya. Maknanya bila mana dah nak buat, jadi jangan tinggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu dia fi usrin wala yusrin. Ketika susah pun kena buat, ketika senang pun kena buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sibuk pun kena buat, tak sibuk pun kena buat. Ada kerja pun kena buat, tak ada kerja pun kena buat. Tak boleh tinggal. Dia sebab itu sebab itu dalam perjalanan kesufian ni dia ada tariqat. Ambil tarikat ni, kalau macam Turun ni Aziz, dia tak ambil tarikat. Guru dia di India nak bagi tarikat, kata Allah salah ingat, tarikat Syistiyah. Orang India amat banyak tarikat Syistiyah, tapi dia menolak dengan lembut. Yang Tok Guru tawang dia punya tingginya, dia di hati guru dia, sampai Tok Guru nak menawarkan, nak tarikat nak bagi, aku nak bagi kan. Ada orang yang dia nak tarikat, Tok Guru tak bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mengaji dulu, lepas ni baru ambil, Tok Guru tak bagi. Ada orang, kalau Tok Guru Jumaat Lana dulu,
Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau orang nak ambil tarikat dia Ahmadiyah, dia kata pergi ambil di Melaka. Kalau ambil kat dia tu boleh dah, tapi dia suruh pergi Melaka. Ambil kat kawan dia, Tuan Guru Haji Wahid di Melaka. Tuan Haji Wahid tu karomah banyak. Tuan Jumat Lanai pun karomah banyak. Kalau Tuan Haji Wahid tu, orang duk cerita Sayyidina Sayyidina Muhammad. Pernah sekali tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kereta dia habis minyak. Kereta dia habis minyak, dia tak beli minyak. Dia tak pergi beli minyak, dia turun carok. Tahu tak carok? Parit tepi jalan tu hayal duk melihat. Dia pernah parit tepi jalan tu. Orang Kedah kata carok. Carok ni paling banyak disik, macam-macam jenis carok. Dia turun pergi carok tu, dia ambil air, dia tuang dalam tangki. Start kereta hidup. Kalau kita jangan buat, dengan dua terai buat. Soalan sinawat. Dia start kereta hidup karomah Tuan Guru Haji Wahid. Dia kata kalau hendak masyarakat hampir sana. Kat Haji Wahid kawan dia. Kalau turun Jumaat sendiri, masalah karomah dia tak basah. Dia hujan tak basah. Ada seorang kawan kita tu, kawan kita tu, ni panggil Pak Long dia. Dia cerita. Dia ngaji pondok. Turun Jumaat Lanai ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kalau hujan, dia tak pernah tunggu atas madrasah. Dia tak pernah tunggu atas surau. Dia turun balik. Bila hujan ni, nak baca kitab macam mana, riuh dah. Wallahu a'lam, tutup kitab, turun balik. Masalah semua. Dan nak murid ni, kalau Tok Guru turun balik, pakat penuh PTP di tingkap nak tengok Tok Guru. Sebab Tok Guru tak basah. Bila Tok Guru turun, Sayyidina Sayyidina Muhammad, mereka cerita, sebelum Tok Guru belangkah hujan, dia baca, dia baca juga. Dia pergi. Tok Pak Long ni, bila Tok Guru turun balik, Sayyidina Sayyidina Muhammad, Pak Long ni dia tak, Allahumma salli ala Muhammad, dia tak tunggu orang baca orang lain, dia turun pergi jumpa Tok Guru. Jadi bila jumpa Tok Guru, kena berhenti tengah hujan. Dia tanya apa dah. Dia cerita, bila dia tanya ke Tok Guru tu, bila Tok Guru nak tanya sikit. Tok Guru kata macam ni, hang berani. Tak tahulah berani tu berani apa, berani mai ke, berani tanya ke. Waktu dia tanya Tok Guru tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tak basah, Tok Guru tak basah. Dia tak basah, Tok Guru tak basah. Sejak hujan tu lebat tu. Lepas dia tanya, Tok Guru pun pi, dia basah. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, tu karamah para awliya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau ambil tarikat ni macam kita buat bai'ah. Dia bai'ah, perjanjian nak amal amalan tu. Tak kira lah apa jenis tarikat. Bila kita ambil bai'ah tarikat, berarti kita berjanji dengan guru. Bila berjanji dengan guru, berarti tentulah ikatan. Kalau tak ada macam tu, kita tak nak berjanji dengan siapa. Jadi menyebabkan kita tak kuat. Amai pun tak apa, tak amai pun tak apa. Turun ni Aziz, dia tolak untuk mengamalkan tarikat guru dia. Sebab dia nak ambil azimah. Dia tak mau ambil rusah. Tarikat ni, kalau ibarat bahasanya, nak sampai kepada Allah ni, dia shortcut. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau nak pergi Kuala Lumpur, pergi ikut jalan bawah tu letih, dengan lori lah, dengan apa lah. Tapi kalau highway cepat, dia ambil tarikat ni, dia shortcut untuk menyampaikan secara cepat dengan Tuhan. Sebab itu nak sampai pada Allah ni, dia dua jalan. Yang pertama mujahadah, yang kedua ambil tarikat. Mujahadah ni dia panggil azimah. Berat nak lawan hawa nafsu. Tapi
dengan ambil tarekat Rasulullah Sayyidina Muhammad sampai kepada Allah dengan cepat. Baik. Jadi sebab itu Tok Ghani Aziz dia tak mau ambil tarekat, dia nak ambil jalan jauh. Sebab dia nak bagi rasa semua perjalanan pada Allah. Dia nak tempuh pengalaman dia dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina, tu maqamul awliya. Jadi subhanallah, kalau kita ambil tarekat, sebenarnya azimah juga. Maknanya kalau kita tinggal, kita kena qada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tinggal, kita kena qada. Allahu akbar. Qala falyukthir min tilawatil Quran ma'a tadabburi li ma'ani. Kalau macam tu, maka perbanyakkanlah mentilawah Al-Quran. Tilawah makna baca. Perbanyakkanlah membaca Al-Quran. Min tilawatil Quran al-azim. Perbanyakkanlah membaca Al-Quran al-azim. Ma'a tadabburi li ma'anihi. Bersama kita mentadabbur makna-maknanya. Okey. Quran ni yang paling, Quran ni yang kita tujuan baca Quran bukan setakat kita nak dapat pahala baca Quran, tapi kita nak tahu kandungan kitab suci Al-Quran. Quran ni satu huruf 10. Alif lam mim. Alif 10, lam 10, mim 10. Satu huruf tu balasan 10. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan alif lam mim tu semua balasan 10, tapi alif 10, lam 10, mim 10. Mana Quran ni kalau kita baca pahala cukup besar. Bayangkan berapa huruf dalam Quran. Baik. Dalam pada tu kita kena faham hak kita baca. Macam mana nak buat? Yang pertama ada terjemahan. Yang kedua, masalah Sayyidina Muhammad kita nak mengaji. Kena ada pengajian tafsir Al-Quran. Saya tu dah mengajak lebih daripada 11 tahun tafsir Al-Quran di Masjid Al-Bukhari, Al-Uq Malai. Tapi baru sampai di alif di ayat di surah Ali Imran dalam 10 ayat lebih kurang. 11 tahun Rasulullah Sayyidina Muhammad baru sampai tang 10 ayat dalam surah Ali Imran. Tu bayangkan. Bukan apa, sebab ilmu Tuhan tu luas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu Tuhan tu luas. Maknanya 10 tahun baru tang Ali Imran. Umur kita ada boleh pergi lajak lagi 10, ada boleh pergi 1 tahun. Tu yang jadi tu anak murid kan mati habis lah. Seorang tinggal yang pas. Saya duk heran pasal apa kurang kita. Rupanya pakat mati. Sahabat mengaji tu semua veteran. Dia semua tu bagamai. Akhirnya kurang hak mengaji. Tu kalau Tok Guru tak mati lagi, soalan Sayyidina Muhammad. Tak tahulah. Maknanya, tapi Tuhan tak tanya pasal apa tak habis. Tuhan akan tanya pasal apa tak mengaji. Bila hampa tak mengaji, hampa tak tahu macam mana kandungan kitab suci ku. Hampa tak tahu aku kata apa kat hampa. Jadi subhanallah, yang pertama kena soalan Sayyidina Muhammad, kena baca, yang kedua kena mengaji. Tu nilai dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di kita ni kena tengok nilai. Jangan tengok dengan mata zahir. Jadi insya-Allah pada hari 2 kali Jumaat lagi, insya-Allah dengan izin Allah, kita nak baca kitab baru. Ni dia ni. Iaitu catatan Asmaul Husna. Buku ni bukan ada apa sangat, dia kosong. Kosong ni untuk tuan-tuan catat lah. Lepas tu saya harap insya-Allah siapa-siapa yang rajin, dia catat catatan tu, nanti buat buku. Jadi buku betul. Soalan saya nak belah tu,
Daripada tu insya-Allah jadi balik duit. Banyak lagi nak buat di darasah ni. Sahaja Sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan tengok ada apa tak ada apa. Yang pertama ada nama Allah. Jadi saya jual itu kalau segi nak jual berapa duit ya? Sahaja Sayyidina Muhammad. Model dalam duit ya. Tapi pergi 45. Dia nilai apa tak mana? Buku ni nama Allah. 45 tu pun tak mahal. Nama Allah. Tu tak kira lagi nak mengaji nama Allah. Tu nilai orang panggil. Dia tak boleh fikir dengan otak. Dia kena fikir dengan akal. Timbang dengan akal. Ni mahal ni. Nak kenal Tuhan. Kita akan mengaji 99 hari. InsyaAllah. Biiznillah. Nak kenal Tuhan. Selama ni duk Asmaul Husna. Tak kenal tu. Kita tak kenal. Kita sebut ya. Ni kita nak ngaji. Harap umur saya panjang. Saya pun nak tahu. Walaupun saya pernah baca, pernah mengajak, dah habis dah. Tapi ya lepas. Ni nak mengaji lagi. Tu dia panggil nilai. Macam contoh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habib Jindan. Waktu kami kira ada mai ke Malaysia, mai Kedah ni. Dia kata saya kalau saya mai Malaysia saya nak naik mas. Dan saya kena duduk hotel begini. Kalau saya ni kita kata yang penting sampai. Salah Sayyidina Muhammad. Yang penting sampai. Lepas nyampai balik. Orang tanya pada Habib Jindan. Pasal apa yang dia kena naik emas? Pasal apa kena duduk hotel begini, berbintang-bintang? Apa jawapan dia? Kamu tahu saya bawa siapa? Saya bawa Rasulullah. Habis ya. Dia bawa Rasulullah. Dia anak cucu Rasulullah. Dia bawa Rasulullah. Dia bawa kecintaan pada Rasulullah. Dia menanam cinta pada Rasulullah. Tu mai. Yang bawa tu dia kena naik emas. Bukan dia bawa cokiang. Insan termulia. Nak kempen orang cinta pada Rasulullah. Macam tu juga Tok Guru Saleh dulu. Tok Guru Saleh Salah Sayyidina Muhammad. Lepas mengajar, orang jamu makan, buat nuri. Tapi siapa nak ambil makan kena beratok. Tok Guru Saleh kata kat pembantu dia, kita balik. Tok Guru tak makan dulu. Tak apa. Saya balik dulu. Berasa tak mau makan lah. Waktu tu orang tak kerti khidmat Tok Guru. Orang Tok Guru suruh Tok Guru beratok juga. Lepas tu Tok Guru cerita, bukan dia tak mau beratok. Bukan dia besar sangat. Dia Haji Saleh ya. Tapi dia bawa apa? Ilmu. Faham? Mana mungkin dihinakan ilmu pengetahuan nak kena batok tu. Tak payah. Faham tak nilai? Jadi subhanallah, masalah saya kita harap. Itulah. Jadi nilai ni bukan nak lempak. Faham tak? Dapat untung banyak bukan nak lempak. Nak buat masjid tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, beli pun dapat pahala, infak balik dapat pahala, dapat dua pahala. Sahaja Sayyidina Muhammad. Saya bukan fikir untung dunia ni, saya fikir untung kita di akhirat. Nak kenal nama Tuhan ni, kita duk ngaji ni. Macam mana Tuhan kita tu? Al-Malik tu apa, Al-Jabbar tu apa, Al-Muntaqim tu bagus 99. Banyak lagi nama dia. Saya ni bukan siapa pun, saya Pak Yik ya. Tahu Pak Yik? Orang Kedah kata Pak Yik ni apa je lam ya, orang panggil lam. Faham tu? Alat dia nak bagi orang kenal Tuhan. Jadi ataupun kalau khadam tu tinggi lagi, saya lebih rendah daripada tu lagi. Pak Yik ya, orang suruhan ya, untuk nak bagi
tolong menyampaikan, nak bagi kenal Tuhan ya. Saya harap adalah Tuhan terima hak saya buat ni. Jadi masalah saya nama. Jadi kita tak mengaji kitab tu 2 minggu lagi. Tuan-tuan boleh buat free order lah. Hari 19 bulan kitab baru sampai. Harap-harap semua admin kita cepat-cepat bagi sampai kepada orang yang nak mengaji kitab ni. Hari Jumaat kita mengaji. Hari Jumaat hari tengok Tuhan. Di akhirat esok. Jadi kita mengaji hari Jumaat, kita harap kita dapat tengok Tuhan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi saya harap semua orang faham. Dia bukan mahal, tak boleh kira tang buku, dia kira nilai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala falyukthir min tilawatil Qur'anil azimi ma'at tadabburi li ma'anihi. Maka seseorang murid itu hendaklah memperbanyakkan membacaan Quran beserta mentadabbur maknanya. Maknanya bila baca Quran, baca semuka ya, tapi tengok terjemahan apa Tuhan kata. Faham? Jadi kalau duk biasa baca banyak Allah sallallahu Muhammad tapi tak faham apa Tuhan kata, dapat pahala tapi tak rasa. Tak rasa kita sedang membaca surat cinta. Sebab tu orang ni, Allahumma salli ala sayyidina, kata guru saya dulu, orang ni kalau kata dia cinta pada Tuhan, dia ada ciri-ciri. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia suka tak baca surat cinta? Hari ni WhatsApp cinta. Sallallahu alaihi wasallam. Dulu ni surat cinta, sampai surat cinta tu punya baca mu sedap sungguh. Baca surat cinta. Orang kata sampai surat tu lanyau. Sampai lembek surat tu, pada ulang baca. Bukan tak faham, tapi cinta tu mendorong untuk membaca, baca. Tuhan hantar surat cinta kat kita, tapi kita tak pernah baca surat cinta Tuhan. Macam mana? Soalan Sayyidina Muhammad. Tanda orang cinta pada Allah, suka baca Quran. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sensitif dengan panggilan Tuhan. Dia sensitif dengan panggilan Tuhan. Kalau Tuhan panggil dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis dah. Apa pun tak mau buat dah. Tak boleh buat apa dah, jam, krem. Sebab panggil dah. Dia sensitif dengan panggilan. Contoh yang guru saya misalkan, satu orang tu tunang nama Fatimah. Dia turun di stesen bas, soalan saya galah beg nak pergi naik bas lain. Orang panggil Fatimah, kalih siap. Pasal Fatimah tu yang dia cinta. Soalan Sayyidina Muhammad. Hak panggil nama lain tak kisah, panggil Maria ke, panggil Maimunah ke, Leha ke, tapi Fatimah tu yang dia cinta, walaupun bukan tunang dia, tapi sensitif dengan panggilan yang dia cinta. Kita macam mana? Yang tiga, masalah Sayyidina Muhammad sanggup berkorban dengan yang kita cinta. Masalah Sayyidina, isteri kita mengandung, mengidam nak makan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kotiau kerang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita kasih kat dia, cinta kat dia, pergi cari. Lagi tak jumpa tu, duduk cari tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh begitu. Kalau kita cinta pada Allah, kita sanggup berkorban. Susah pun tak apa, sebab kita cinta pada dia. Jadi maknanya ma'at tadabburi li ma'anihi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita mesti mentadabburkan maknanya, barulah kita akan faham. Contohlah, saya ni kalau baca Quran, saya tak tahan di satu ayat. Bila sampai tentang surah Yusuf, kisah Nabi Allah Yusuf dengan abang-abang dia yang lepas pergi lempak dia dalam telaga. Lepas tu, lepas sembelih kambing,
Depa kata kat ayah depa, masalah Sayyidina Muhammad, kata Nabi Allah Yusuf kena makan serigala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Allah Yusuf duduk dalam telaga ni. Budak adik depa budak duduk dalam telaga. Sebab ayah sayang sangat, depa cemburu, depa lempak buah telaga. Buah dalam telaga ni masalah Sayyidina Muhammad, bunuhlah kesimpulannya. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Tuhan Maha berkuasa. Turun terjun tu ada apa? Ada batu. Dua atas batu tu. Salah semua. Tak masuk layak. Lepas tu orang telaga dulu-dulu ni tempat orang musafir ambil minum. Dia musafir lalu jalan tu, telaga dia berhenti. Salah semua. Lepas hulak timba, Nabi Allah Yusuf pegang. Lepas ingat masuk ayat lah. Rupanya berat sangat ni. Rupanya orang. Akhirnya lepas jual Nabi Allah Yusuf. Oh, budak comel. Dulu ni comel-comel ni orang jual. Tapi dulu dengan Allah teruk lagi. Allah jual kerak-kerak. Dia panggil apa? Pemerdagangan orang. Orang dulu-dulu jual. Ni hari ni bukan sekat jual. Dia pandai lagi. Jual tangan. No, ni seketui jual. Ni jual dulu ni elok daripada Allah lagi. Jual itu masalah Sayyidina Muhammad. Comel. Siapa beli dia? Azizu Misra, penguasa Mesir. Duduklah rumah penguasa tu. Ada dia nak jadi anak angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak angkat. Dia makin mendewasa. Makin mendewasa, lagi comel, lagi handsome. Sampai isteri Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Azizul Misra, nama dia Zulaikha. Dia ada dua nama. Satu nama Zulaikha, lagi satu nama Ra'ilah. Ra'ilah ni yang saya jumpa seorang nama Ra'ilah, anak-anakan saya buh. Hal lain saya tak jumpa lagi lah. Ra'ilah. Duk ngaji untuk guru sebut. Oh, simpan. Soalan Sayyidina Muhammad. Simpan nama anak. Tapi anak habis dah. Lepas tu duk simpan. Anak ni semua simpan ngaji, jumpa nama, simpan. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu habis anak. Duk simpan nama tu. Adik tanya, nak buh nama anak dia. Bagilah kat dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ra'ilah ataupun Zulaikha ni berkenan ni tak tahan hati. Salah Sayyidina Muhammad. Berkenan macam isteri nak kat suami nak pada isteri. Tak tahan lah. Akhir sekali dia panggil Nabi Allah Yusuf masuk dalam rumah dia, dalam bilik Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Ghallaq ni maknanya kunci banyak. Kunci pintu tu. Nak buat apa ni kunci pintu ni? Kalau macam bahasa Arab ni, qata'a tu potong. Tapi kalau qata'a, orang panggil apa? Cincang. Bahasa Arab ni bertambah huruf, bertambah makna. Dia kunci pintu. Bila kunci pintu, dia kata, "Mailah." Dia panggil tu masalah Sayyidina Nabi Allah Yusuf pun karam juga waktu tu. Allah. Sebab Zulaikha ni bukan sembarang. Dia isteri pembesar Mesir, masalah Sayyidina Muhammad. Dia pun subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad comel juga. Orang lawa. Jadi betul tak ada siapa tu, Allahumma salli ala Sayyidina, panggilan tu. Nabi Allah Yusuf pun jatuh hati. Tapi Allah nak selamat. Allah pancarkan di dinding tu rupa ayahnya, Nabi Allah Yaqub. Bila tengok muka ayah, hak nak tu hilang. Astagfirullahaladzim. Lepas tu kita ni di rumah kita kena gambar para ahli ulama. Nak buat benda jahat,
nampak tubuh. Takkan sanggup buat kot. Kan gambar tu dia tengok kita, mana kita pergi dia tengok kan. Kita pergi kot ni, dia tengok kot ni. Kita pergi, dia tengok kot ni. Jadi bila contoh rumah saya ni ada gambar, satu gambar Tuan Guru Haji Sulong, almarhum Tuan Guru Haji Sulong, pejuang Islam Tani Asy-Syahid. Muka dia cengih. Jadi tak berani orang nampak melantai elok sebab ada gambar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana tengok gambar tu, hilang rasa nak buat tak elok. Dia pun nak lari keluar. Waktu itulah Zulaikha pegang dia. Bila pegang tu, dia bergelut tu. Jadi dia nak pergi juga. Tu koyak baju. Tu bukti kebenaran dia. Kalau koyak daripada depan, dia nak kat Zulaikha. Koyak daripada belakang, berarti dia tak mahu kat Zulaikha. Tapi Zulaikha ni sumbat juga Nabi Allah Yusuf dalam penjara. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Allah Yusuf dia pandai takwil mimpi. Takwil mimpi ni Allah yang ajak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara sahabat-sahabat Nabi yang paling pandai takwil mimpi Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu ilmu Sayyidina Abu Bakar turun kepada Ibnu Sirin. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Ibnu Sirin tabi'in, dia mewarisi ilmu Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu hari ini siapa-siapa yang mimpi nak tahu takwil mimpi, buka tafsir Ibnu Sirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi pada ketika itu Allahumma salli ala, saya duduk dalam penjara. Lepas saya alhamdulillah waktu di Mesir saya dah sampai di penjara Nabi Allah Yusuf. Walaupun beratus-ratus tahun, tapi alhamdulillah Tuhan bagi sampai. Tapi bukan penjara betul lah, tapak. Cuma yang saya tak sempat sampai makhzan Nabi Allah Yusuf, tempat simpan makanan selama 7 tahun kemarau. Dia tak sempat sampai. Walaupun saya duduk Mesir, duit bagi 3. Ayah bila ayah mak hantar duit, sallallahu alaihi Muhammad, 1/3 haba mengaji. 1/3 Allahumma salli ala sayyidina haba beli kitab. Tu kitab banyak. Sallallahu alaihi Muhammad. 1/3 yang terakhir berjalan. Mesir ni negeri sejarah. Jalan tak habis. 6 tahun setengah duduk Mesir tu tak habis. Soalan saya banyak. Sebab saya berebut. Bila lepas daripada habis periksa, soalan Sayyidina Muhammad, dalam 2 minggu tu relax. Lepas 2 minggu, mulalah pengajian di rumah-rumah negeri. Jadi bila kita keluar soalan Sayyidina Muhammad dengan peruntukan sikit, tak sempat. Lagi 2 minggu, lepas tu orang nak mengaji dah. Balik tu tak habis mengaji. Tak habis berjalan. Jadi yang saya nak ceritanya adalah Sayyidina Muhammad ketika mana dia keluar daripada penjara sebab dia takwil mimpi, raja mimpi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya bila keluar penjara, dia pun mentakwil mimpi raja. Lepas tu diangkat jadi pemegang amanah. Maknanya harta ni yang ditakwil ni kena buh dalam perbendaharaan ni, dia kata kena bagi dia jaga. Kalau dia jaga, insya-Allah Allahumma salli ala Muhammad, tidak berlaku ketirisan. Kalau tidak, kita tak boleh makan dalam tempoh 7 tahun ni. Kalau tak sebarang orang, tak tahulah, dia jaga. Itulah cerita dia. Abang dia pakat mai nak ambil makan dekat perbendaharaan raja. Soalan saya nak tengok abang dia masuk. Abang dia Sayyidina Sayyidina Muhammad. Tapi lepas tak kenal dia. Ringkas ceritanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi lepas tak bawa main Bunyamin. Bunyamin ni Allahumma salli, adik hak paling kecil. Dia kata saya tak bagi. Ni hak semua ni bapa beradik ni saya tak bagi. Saya nak tanya, ada lagi ada rumah? Lepas kata ada. Adik seorang lagi, hak kecil ya. Soalan saya. Ketika tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata kalau tak main semua saya tak bagi. Hak adik tu kena main. Lepas tu tak boleh lah, ayah tak bagi main.
Dah tu kena mai, dah hampa tak dapat. Akhirnya dia balik rumah, masalah Sayyidina abang kat ayah kata, Nuh, hak jaga perbendaraan tu. Dia nak bawa suruh adik pi juga. Ayah dia kata, aku dah pengalaman dah. Hampa dengan Yusuf, takkan hampa nak ambil pula Bunyamin. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi, akhirnya, ini dalam Quran cerita. Akhirnya lepas sembang ayah sekian, lepas jamin sekian. Sayyidina Muhammad. Ayah bagi pi dengan berat hati. Di sana ni Nabi Allah Yusuf suruh Bunyamin ni masalah Sayyidina buh barang kita dalam beg dia. Lepas tu nak keluar pula masalah Sayyidina Muhammad cek beg. Cek beg kena tahan pasal barang raja, barang istana. Masalah Sayyidina Muhammad. Lepas ni jenuh. Allahumma salli ala Sayyidina muntun lah. Lepas tak mau buat kali yang kedua macam berlaku dekat Nabi Allah Yusuf dulu, masalah Sayyidina Muhammad. Kena tahan. Ketika itu masalah Sayyidina Muhammad, Nabi Allah Yusuf dia kata masalah Sayyidina Muhammad, waktu tu lah berlaku pertanyaan. Bila Nabi Allah Yusuf sekian-sekian cerita masalah Sayyidina Muhammad, membayangkan cerita hari tu ni, waktu tu lah abang-abang kata, anta Yusuf? Waktu saya tak tahan. Pertemuan balik, Yusuf ke? Waktu tu masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu pula Nabi Allah Yusuf ni masalah Sayyidina Muhammad bagi baju dia ke abang-abang ni masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu punggai lempak di muka ayah. Ayah Nabi Allah Yusuf ni buta pasal duk menangis teringat kat Yusuf. Anak aku menangis sampai buta. Allahumma salli ala sayyidina. Duk teringat kat Nabi Allah Yusuf, anak dah hilang. Kata ketika tu kata masalah Sayyidina Muhammad, hampa ambil baju aku ni, hampa lempak di muka ayah. Bila apa berjalan balik tu, Nabi Allah Yaqub dah bau dah tu. Berapa puluh batu lagi nak sampai bau dah. Ini macam bau Yusuf ni. Ada Sayyidina Muhammad. Jadi bila dilempak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baju Nabi Allah Yusuf di muka ayah kembali nampak balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu ayah mak ni Nabi Allah Yusuf sila jemput ke istana raja. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Hak itulah takwil mimpi. Nabi Allah Yusuf cerita ke ayah. Ayah, semalam saya mimpi. Berapa biji bintang? 11 bintang sujud kepada saya. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi bila dah berlaku tu, semua pekat pi di istana raja masalah Sayyidina Muhammad, Nabi Allah Yusuf dah jadi raja Mesir. Itulah takwil mimpi, semua dah tunduk kat dia. Faham tu? Semua tunduk kat dia. Itulah dia kata, inilah takwil mimpi. Hari tu takwil mimpi ni, takwil dia. Hak ni bukti dia. Lepas tu ayah dia Nabi Allah Yaqub sallallahu alaihi wasallam dan mak dia letakkan di singgasana paling istimewa. Cuma kita kenal Nabi Allah Yaqub ya. Kita tak kenal siapa Nabi Allah, siapa mak Nabi Allah Yusuf. Allahumma salli ala wasallam. Pasal apa Quran tak bagi tahu? Sebab Quran bukan buku cerita. Al-Quran ialah kitab hidayah. Kalau Quran buku cerita dia habaq birah. Tapi tak, Quran bukan buku cerita, dia bukan buku sejarah, tapi dia kalamullah yang mengandungi hidayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita ngaji Quran, kita tahu makna, jadi kita akan rasa. Qala wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi insya-Allah masalah Sayyidina Muhammad, sambungan daripada tadi insya-Allah lagi admin kita akan buat link dia. Tuan-tuan boleh masalah ala Sayyidina Muhammad boleh order dah. Kemudian insya-Allah hari 19 bulan kita sampai
Jadi kita murah edarkan, insya-Allah moga-moga Allah bagi kita izin mengaji seminggu lepas tu. Insya-Allah biiznillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu ahli grup infak darsa 11, keluarga Nur Aini dan Nur Rusia, Syarifah Rahmah, Syekh Hamid dan suami Muhammad Rizal Hasani, dan anak-anak dan juga para arwah Kuantan, Fauzilah keluarga Kulim, Ibrahim, Nur Azlin dan juga anak-anak Syahlam, hamba Allah keluarga Kampung Kekabu Pasir Mas, hamba Allah yang telah kembali ke rahmatullah Banting Selangor, Mazni Abdullah Muhammad Mulyadi keluarga Singapura, Puan Zainab Daud dan keluarga, Syashidah Husin keluarga Taiping, Salma Ismail keluarga Selangor, Lina Azlina binti Ibrahim Langkawi, hamba Allah keluarga Kelantan, Muhammad Tajuddin Ahmad, Rozita Muhammad Zainuddin, Taman Soga Batu Pahat Johor, Kak Rodiah keluarga Jalan Datuk Kumbang, arwah Haji Abdul Latif keluarga Biduk Singapura, arwah Haji Sulaiman Muhammad Saleh dan keluarga Gelang Baru Singapura, Mastura Abdul Latif, Auzir Muhammad Yaakob dan arwah Noliah binti Bujang pinggir Tidak AKL, Rahmah Zaliza dan anak-anak dan para arwah Tasik Glogok Pulau Pinang, Saiful Azrin dan Liza Yusuf Sri Manjung, Azida Abdul Muiz dan keluarga Taman Kinderara Pucung Selangor, Nur Aini dan Zuhairi keluarga Pasir Mas, dan Zahra binti Yusuf Ampang KL, Amirah dan keluarga Ipoh Perak, suami Muhammad Nasir bin Haji Bain, Muhammad Ashraf, Azida Kamaruzaman UK Berdana pada ulang tahun kelahiran. Moga Allah panjangkan umur dalam taat. Hamba Allah Rembau, hamba Allah sekeluarga Bandar Baru Sarat Tinggi, Rohaiza binti Suman dan Muhammad Syafiq, Izwan bin Sahak dan semua ahli keluarga Tangkak Johor, Fauziah Jitra, Ishaq Abdullah dan Sa'idah Husin sekeluarga Batu Pahat, Wan Zainab bin Wan Muhammad, Pulau Condong Kelantan, Amran Niza Haziq Farah Amni dan Aris Pasir Mas Kelantan, Muhammad Afiq Zarhi Alok Stang, Saiful Rizal Ramli Sungai Tani, Rozani Nasruddin Ceras, Muhammad Rozi Husin dan Nur Fadilah Martan dan anak-anak Pucung, hamba Allah sekeluarga Selayang, Nur Hayati Saad Kota Damansara, Azza Azizah Mukhtar dan Kirga dan keluarga, hamba Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Kota Baru Kelantan, Faridah Bijulutum Penang, hamba Allah dan keluarga Pok Kelang, Marina Makno Taman Permata KL, Haji Wan Syakizar dan keluarga Kajang, Mazni dan keluarga Melaka, Mama Khar dan Nur Hanis Gemas Negeri 9, Yasmin Ridwan keluarga Sungai Besi, Nur Aini Putra Pertam Penang, Suzi Kajang, Fatimah keluarga Ceras, Nik Dahna binti Megat suami dan anak-anak Jitra, Jamaluddin bin Haji Abdul Samad Ceras KL, Husina Ayub Jurong Singapura, Sabiah binti Rapah keluarga Selangor, Saripah Jitra, Muhammad Satria Budiman keluarga Kajang Selangor, Nailah binti Rejab keluarga BBST Sepang, Zaini Hasan daripada Kelang, Syakirah Hanim Fazlin dan Zuraimi, Abu Seman Taman Semarak Sungai Tani, Nur Ain Hanizah keluarga Subang Bistari Selangor, Zaida Yusof Bandar Seri Pansuri Ceras KL, hamba Allah dan keluarga Serendah Selangor, Muhammad Nasir keluarga Bangi, Siti Nur Hayati Gelempak Shah Alam, Izahar Ibrahim dan Hamiza Ibrahim, Muhammad Syafiq Ibrahim Kulim, Ahmad SPP Kis Gambut, Muhammad Ridwan bin Ahmad dan Ain Zuhairah binti Zulkifli Setiawan Perak, Muhammad Nur Hafiz dan Muhammad Hanafiz keluarga Mua Johor, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Siti keluarga Desa Pandan, Narita Abdul Latif, Muhammad Yahya Ismail, Muhammad Zarif Rayyan Tasik Glogok Pulau Pinang,
Nazura Abdul Latif dan sekeluarga, Bandar Tasik Lugok, Bandar Tasik Mutiara Pulau Pinang, Intan Qalyuna dan Intan Kristina Pucung, hamba Allah sekeluarga Terengganu, Pak Tih Mansur Tanduk Al-Ustaq, Nur Sa'idah Saiful Auni, Nur Adenin Arfa Syakir Syamil Mantin Resmilan, hamba Allah Kuala Langat Selangor, Mak Nur dan Nur Riziana sekeluarga Miru Kelang, Azizah binti Hamzah Bandar Tasik Selatan Kuala Lumpur, Masyidah Muhammad Kuala Kedah, Ustazah Masyuri binti Muhammad Mutawalli Muhammad Zakir dan Abdullah bin Muhammad Zakir. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita semua. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita pada kedudukan pada sisi Dia. Moga-moga semua masalah kita selesai dengan izin daripada Allah dan semua infak-infak kita. Moga-moga semua hajat-hajat kita Allah kabul dan Allah perkenan. Mana yang sakit kita minta Allah Ta'ala sembuhkan. Mana yang Allah uji dengan sakit, kita minta Allah bagi lipat tabah dan ketabahan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita di dunia, urusan kita di akhirat. Moga-moga lahir daripada zuriat kita anak-anak yang soleh-soleh dan jadi ulama pada hari depan membela Islam dan agama ini. Moga-moga semua hajat kita Allah perkenan dan Allah berkati. Moga-moga dimudahkan kita semua untuk menjadi hamba Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan taufik dan hidayah pada kita sampai ke hujung umur kita. Moga-moga insya-Allah segala yang dirancang oleh musuh-musuh Islam Allah bagi kemudahan kita untuk dapat menangkisnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.